Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar semua murid? Semoga semua murid berada dalam keadaan yang sihat. Kita akan belajar subjek reka bentuk dan teknologi di mana kita masih lagi berada dalam topik reka bentuk pengatur caraan. Ini adalah topik kita iaitu asas pengatur caraan di mana dalam video ini kita akan belajar 3 perkara iaitu perkara yang pertama adalah menghuraikan masalah menggunakan sudut dan catat alif. Perkara yang kedua adalah menilai dan menambah baik sudut dan catat alif. Dan perkara yang ketiga adalah merumuskan sudut dan catat alif. Sebelum itu, mari kita lihat dahulu standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard kandungan kita adalah 6.1 asas pengatur caraan, manakala standard pembelajaran kita adalah 6.1.4 menghuraikan satu masalah menggunakan sudut kod dan catat alif. 6.1.5 menilai dan membuat menambah baik sudut kod dan catat alif yang dihasilkan. 6.1.6 merumuskan sudut kod dan catat alif yang telah dihasilkan. Ini pula adalah objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan. Objektif pembelajaran kita adalah pada akhir PDPC, murid akan dapat pertama, menghuraikan satu masalah menggunakan sudut kod dan catat alif. Kedua, menilai dan menambah baik sudut kod dan catat alif yang dibuat. Ketiga, merumuskan sudut kod dan catat alif yang dibuat. Manakala kriteria kejayaan kita pula adalah pertama, murid berjaya menghasilkan sudut kod dan catat alif bagi situasi yang diberi. Kedua, murid berjaya menilai dan menambah baik sudut kod dan catat alif yang telah dihasilkan. Jadi, cikgu harap kamu semua telah bersedia. Mari kita mulakan pembelajaran kita. Ini adalah pembelajaran kita yang pertama iaitu menghuraikan masalah menggunakan sudut kod dan catat alif. Jadi, mari kita menghuraikan satu masalah menggunakan sudut kod dan catat alif. Menghuraikan masalah menggunakan sudut kod dan catat alif. Kita boleh menghuraikan masalah yang dihadapi dengan menggunakan sudut kod dan catat alif. Contoh, masalah yang boleh kita huraikan ialah langkah membeli makanan di kantin ataupun cara mengeluarkan wang daripada mesin ATM. Jadi, mari kita menghuraikan masalah yang dihadapi dalam situasi berikut. Ini adalah situasinya di mana Arif tidak dapat mengukur dan menanda dengan betul. Akibatnya, bahan projek yang dipotongnya tidak menepati saiz yang dikhendaki. Jadi, kamu boleh lihat gambar yang ditunjukkan ini. Mari kita mendengar perbualan Arif dan gurunya. Arif berkata, "Cikgu, adakah cara saya mengukur dan menanda ini betul?" Cikgunya pula menjawab, "Tidak betul. Sepatutnya letakkan pembaris di atas bahan yang diukur, setkan nilai kosong pembaris pada bahagian tepi bahan yang hendak diukur dan ditanda, letakkan mata pensel secara menegak pada ukuran yang dikhendaki dan buatkan satu tanda dengan jelas." Jadi, cikgunya telah menerangkan algoritma bagaimana untuk mengukur dan menanda dengan betul. Jadi, mari kita huraikan situasi ini menggunakan algoritma seperti sudut kod dan catat alif. Jadi, mari kita menghurai masalah tadi iaitu bagaimana untuk mengukur dan menanda dengan betul menggunakan sudut kod dahulu. Jadi, ini adalah sudut kod yang telah kita hasilkan. Jadi, kamu boleh lihat anak panah yang cikgu gerakkan ini. Pertama, kita perlu letak mula.
untuk memulakan sudukut ini. Kemudian kita letakkan kata kerja yang pertama, iaitu letakkan, di mana ayatnya adalah letakkan pembaris di atas bahan yang diukur. Kemudian kita tulis pula penyataan yang kedua, iaitu letakkan mata pensil secara menegak pada bahan yang diukur. Kemudian kita letakkan penyataan yang ketiga pula adalah buatkan satu tanda dengan jelas. Dan akhir sekali kita letakkan tamat untuk kita menamatkan sudukut yang telah kita buatkan ini. Jadi ini adalah sudukut bagaimana untuk mengukur dan menanda dengan betul. Jadi selesai kita menghasilkan sudukut untuk mengukur dan menanda dengan betul, mari kita pergi pula kepada algoritma yang seterusnya, iaitu carta alih. Jadi mari kita pergi pula kepada menghurai masalah menggunakan carta alih, iaitu carta alih bagaimana untuk mengukur dan menanda dengan betul. Jadi kamu boleh lihat anak panah yang cikgu gerakkan ini. Jadi kita akan hasilkan carta alih untuk mengukur dan menanda dengan betul. Pertama, kita perlu buatkan bentuk-bentuk geometri yang diperlukan seperti segi empat tepat dengan tiada bucu untuk perkataan mula dan tamat, manakala segi empat tepat dengan ada bucu yang tajam untuk proses-proses untuk kita mengukur dan menanda dengan betul. Jadi pertama kita perlu tulis mula. Perkataan mula ini perlu berada dalam bentuk simbol geometri yang berbentuk segi empat tepat dengan tiada bucu. Kemudian kita letak penyataan yang kedua, iaitu letakkan pembaris di atas bahan yang diukur di dalam bentuk simbol geometri, iaitu segi empat tepat dengan bucu yang tajam. Kemudian kita letak penyataan yang ketiga, iaitu letakkan mata pensil secara menegak pada bahan yang diukur di dalam bentuk simbol geometri, iaitu segi empat tepat dengan bucu yang tajam juga. Kemudian kita tuliskan penyataan yang keempat, iaitu buatkan satu tanda dengan jelas di dalam bentuk simbol geometri, iaitu segi empat tepat dengan bucu yang tajam juga. Kemudian akhir sekali kita tulis tamat, di mana perkataan tamat ini kita letakkan dalam bentuk simbol geometri segi empat tepat dengan tiada bucu yang tajam. Dan pastikan juga kamu melukis anak panah mengikut turutan proses yang betul, iaitu letakkan pembaris di atas bahan yang diukur, kemudian letakkan mata pensil secara menegak pada bahan yang diukur, dan seterusnya buatkan satu tanda dengan jelas, dan akhir sekali barulah tamat. Jadi selesai sudah kita menghasilkan carta alih untuk kita mengukur dan menanda dengan betul. Jadi selesai kita menghurai masalah menggunakan sudukut dan carta alih. Seterusnya kita pergi pula kepada pembelajaran kita yang kedua, iaitu menilai dan menambah baik sudukut dan carta alih. Jadi mari kita menilai dan menambah baik sudukut dan carta alih yang dibuat. Menilai dan menambah baik sudukut dan carta alih. Kita boleh menggunakan jadual untuk menilai dan menyemak sudukut dan carta alih yang dibuat. Berdasarkan penilaian yang dibuat, jika terdapat perkara yang tidak dipatuhi, kita perlu membuat penambahbaikan. Jadi, mari kita menilai dan menyemak sudukut dan carta alih yang telah kita buat tadi, dan jika ada galat ataupun perkara yang tidak dipatuhi ataupun salah, kita akan membuat penambahbaikan. Jadi mari kita menilai sudukut dahulu.
seperti biasa, kamu boleh lukiskan satu jadual seperti ini. Kemudian di dalam jadual ini kita ada letak perkara, huraian, penilaian sama ada betul ataupun salah, di mana kalau betul kita tanda betul, kalau salah kita tanda salah. Kemudian kita ada catatan, di mana catatan ini kita tulis apa-apa seperti penambahbaikan yang kita ingin buatkan, ataupun kita boleh biarkan kosong sahaja. Jadi mari kita pergi kepada perkara yang pertama, iaitu susunan, di mana huraiannya adalah lengkap dan tertib. Penilaian dia betul atau salah. Pada pendapat kamu, adakah susunan sudut yang kita hasilkan tadi itu adalah lengkap dan tertib? Pada pendapat cikgu, jawapannya adalah salah, kerana kita ada tertinggal satu penyataan. Jadi kita perlu buat penambahbaikan. Pada catatan ini kita biarkan kosong dahulu. Kemudian kita pergi pula kepada perkara yang kedua, di mana huraian yang pertama adalah kata kerja pada awal penyataan. Adakah ianya betul ataupun salah? Berdasarkan sudut kod yang kita buat tadi, adakah kata kerja kita letak pada awal penyataan? Pada pendapat kamu, adakah betul ataupun salah? Pada pendapat cikgu, tadi kita buat sudut kod, pada awal penyataan kita ada meletakkan kata kerja. Jadi, kita boleh tandakan betul. Dan pada catatan ini kita biarkan kosong. Kemudian kita pergi pula kepada perkara penyataan yang kedua, iaitu huruf besar dan tebal pada kata kerja. Jadi, pada sudut kod yang kita hasilkan tadi, kita ada membuat huruf besar dan tebal pada kata kerja. Jadi, kita boleh tandakan betul pada penilaian ini. Dan catatan ini kita biarkan kosong. Seterusnya kita pergi pula kepada perkara yang ketiga, iaitu perkataan mula dan tamat. Jadi mari kita pergi kepada huraian yang pertama, iaitu bermula dengan perkataan mula dan tamat. Jadi penilaiannya adalah adakah betul ataupun salah. Jadi berdasarkan sudut kod yang kita hasilkan tadi, adakah kita meletakkan perkataan mula dan tamat? Jadi, tadi semasa kita membuat sudut kod, kita ada meletakkan perkataan mula dan tamat. Jadi, kita boleh tandakan betul pada penilaian ini. Kemudian pada catatan kita biarkan kosong. Seterusnya kita pergi pula kepada huraian untuk perkara yang ketiga ini. Huraian yang kedua, iaitu huruf besar dan tebal. Jadi, adakah kita menggunakan huruf besar dan tebal pada perkataan mula dan tamat ini? Jadi, kita semasa membuat sudut kod tadi, kita ada membuat huruf besar dan tebal pada perkataan mula dan tamat ini. Jadi, kita boleh tandakan betul. Jadi, selesai sudah kita membuat penilaian dan kita menyemak sudut kod yang kita hasilkan tadi, di mana semua penilaian yang kita buat adalah betul kecuali pada susunan, iaitu di mana huraiannya adalah lengkap dan tertib, di mana kita ada tertinggal satu penyataan, iaitu penyataan apa? Iaitu penyataan setkan nilai kosong pembaris pada bahagian tepi bahan. Kita tidak meletakkan penyataan itu, jadi akan berlaku galat pada sudut kod kita. Nanti kita akan tambah baik sudut kod yang telah kita hasilkan tadi. Jadi, seterusnya kita pergi pula kepada menilai catat alih pula. Tadi kita dah menilai sudut kod, sekarang kita menilai pula catat alih yang kita buat tadi. Sama juga seperti langkah menilai sudut kod, kita buatkan satu bentuk jadual, di mana dalam jadual ini ada perkara, ada huraian,
Kemudian ada penilaian sama ada betul ataupun salah. Dan kalau betul kita tanda betul, kalau salah kita tanda salah. Kemudian pada catatan kita boleh tulis apa-apa yang kita inginkan seperti penambahbaikan ataupun kita nak menyokong kenapa kita betul ataupun kita biarkan kosong sahaja. Mari kita pergi kepada perkara yang pertama dahulu, iaitu susunan, di mana huraiannya adalah lengkap dan tertib. Pada pendapat kamu, adakah susunan pada carta alih yang kita hasilkan tadi adalah lengkap dan tertib? Pada pendapat cikgu, penilaian yang cikgu letakkan adalah salah. Kerana sama seperti Sudoku tadi, kita ada tertinggal satu penyataan, di mana penyataan tersebut adalah setkan nilai kosong pembaris pada bahagian tepi bahan. Jadi kita perlu membuat penambahbaikan untuk susunan lengkap dan tertib ini. Kemudian pada catatan ini kita biarkan kosong. Seterusnya kita pergi pula kepada perkara yang kedua, iaitu pernyataan, di mana huraiannya adalah kata kerja pada awal pernyataan. Adakah pada carta alih kita meletakkan kata kerja pada awal pernyataan? Pada setiap pernyataan yang kita tulis tadi, adakah kita meletakkan kata kerja pada awal pernyataan? Pada pendapat cikgu, kita ada meletakkan kata kerja pada awal pernyataan. Jadi kita boleh tandakan betul pada penilaian ini. Kemudian pada catatan ini kita biarkan kosong. Seterusnya kita pergi pula kepada perkara yang ketiga, iaitu simbol, di mana huraiannya adalah menggunakan bentuk simbol yang betul. Adakah kita menggunakan bentuk simbol yang betul pada carta alih tadi, iaitu bentuk simbol segi empat dengan tiada bucu untuk perkataan mula dan tamat, serta simbol bentuk segi empat tepat dengan ada bucu yang tajam untuk proses. Adakah kita ada menggunakan bentuk simbol itu dengan betul? Jadi pada pendapat cikgu, semasa kita membuat carta alih tadi, kita menggunakan bentuk simbol yang betul. Jadi pada penilaian ini kita tandakan betul. Kemudian pada catatan ini kita biarkan kosong. Seterusnya kita pergi pula kepada perkara yang keempat, iaitu perkataan mula dan tamat, di mana kita pergi dahulu kepada huraian yang pertama, iaitu bermula dengan perkataan mula dan tamat. Adakah carta alih kita hasilkan tadi dimulakan dengan perkataan mula dan diakhiri dengan perkataan tamat? Jadi pada pendapat cikgu tadi kita ada memulakan carta alih kita dengan perkataan mula dan menamatkan carta alih kita dengan perkataan tamat. Jadi kita boleh tandakan betul pada penilaian ini. Kemudian pada catatan ini kita boleh biarkan kosong. Kemudian kita pergi pula kepada huraian untuk perkara yang keempat, iaitu huraian yang kedua, iaitu huruf besar. Adakah kita menulis perkataan mula dan tamat ini dalam huruf besar semasa kita menghasilkan carta alih ini? Kita semasa menghasilkan carta alih tadi kita ada menulis mula dan tamat ini dalam huruf besar. Jadi penilaian ini kita boleh tandakan betul. Jadi kemudian pada catatan ini kita biarkan kosong. Dan selesai sudah kita menilai carta alih serta menyemak carta alih yang telah kita hasilkan, di mana semuanya adalah betul kecuali untuk perkara susunan, di mana huraiannya adalah lengkap dan tertib, di mana kita tidak meletakkan satu lagi pernyataan, iaitu pernyataan set
setkan nilai kosong pembaris pada bahagian tepi bahan. Jadi, kita akan membuat penambahbaikan untuk catat alif ini, di mana kita akan letakkan penyataan yang tertinggal, iaitu setkan nilai kosong pembaris pada bahagian tepi bahan. Jadi, setelah kita selesai menilai dan menyemak sudukut serta catat alif yang kita buat tadi dengan menggunakan jadual seperti ini, barulah kita pergi membetulkan ataupun menambah baik perkara-perkara yang tidak dipatuhi dengan melakukan penambahbaikan pada sudukut dan catat alif. Jadi mari kita melakukan penambahbaikan pada sudukut dahulu. Jadi mari kita menambah baik sudukut, di mana ini adalah sudukut yang telah kita buatkan, dan kita tambah baik dengan kita letakkan setkan nilai kosong pembaris pada bahagian tepi bahan. Jadi kita perlu menambah baik dengan kita mulakan dengan perkataan mula, kemudian kita letakkan penyataan yang pertama, iaitu letakkan pembaris di atas bahan yang diukur. Kemudian kita letakkan penyataan yang kedua, iaitu setkan nilai kosong pembaris pada bahagian tepi bahan. Kemudian kita letakkan penyataan yang ketiga, iaitu letakkan mata pensel secara menegak pada bahan yang diukur. Kemudian kita letakkan penyataan yang keempat, iaitu buatkan satu tanda dengan jelas. Dan akhir sekali barulah kita letakkan perkataan tamat untuk menamatkan sudukut ini. Jadi selesai kita membuat penambahbaikan pada sudukut untuk mengukur dan menanda dengan betul, di mana kita telah meletakkan penyataan setkan nilai kosong pembaris pada bahagian tepi bahan. Jadi barulah sudukut ini dapat dijalankan ataupun dilakukan dengan betul tanpa ada sebarang perkara yang tidak dipatuhi ataupun salah ataupun tidak betul. Jadi selesai sudah kita melakukan penambahbaikan terhadap sudukut, mari kita pergi pula untuk melakukan penambahbaikan terhadap catat alif. Jadi mari kita menambah baik catat alif dengan meletakkan setkan nilai kosong pembaris pada bahagian tepi bahan. Jadi ini adalah catat alif yang telah kita lakukan penambahbaikan, kerana tadi kita membuat catat alif tanpa ada penyataan seperti setkan nilai kosong pembaris pada bahagian tepi bahan. Jadi catat alif yang kita hasilkan tadi adalah salah ataupun terdapat perkara yang tidak dipatuhi. Jadi kita betulkan semula di mana kita membuat penambahbaikan pada catat alif kita. Jadi ini adalah catat alif yang telah kita lakukan penambahbaikan, di mana kita pertama kita letak perkataan mula di dalam simbol segi empat tempat tanpa ada bucu yang tajam. Kemudian kita letakkan penyataan yang pertama, iaitu letakkan pembaris di atas bahan yang diukur di dalam simbol segi empat tepat dengan bucu yang tajam. Kemudian kita letakkan penyataan yang kedua, iaitu setkan nilai kosong pembaris pada bahagian tepi bahan dalam simbol segi empat tepat dengan bucu yang tajam. Kemudian kita letakkan penyataan yang ketiga, iaitu letakkan mata pensel secara menegak pada bahan yang diukur di dalam segi empat tepat dengan bucu yang tajam. Kemudian kita letakkan penyataan yang keempat, iaitu buatkan satu tanda dengan jelas dalam simbol segi empat tepat dengan bucu yang tajam. Kemudian akhir sekali kita letakkan perkataan tamat dalam simbol segi empat tepat dengan tiada bucu yang tajam.
dan pastikan juga kamu telah melukis anak panah mengikut proses-proses yang betul, iaitu daripada letakkan pembaris di atas bahan yang diukur kepada setkan nilai kosong pembaris pada bahagian tepi bahan, kepada letakkan mata pensel secara menegak pada bahan yang diukur, kepada buatkan satu tanda dengan jelas, dan akhir sekali kepada tamat. Jadi selesai sudah kita membuat penambahbaikan terhadap carta alik yang kita buat tadi, di mana kita meletakkan penyataan yang tidak ada ataupun penyataan yang tertinggal semasa kita membuat carta alik tadi, iaitu setkan nilai kosong pembaris pada bahagian tepi bahan. Jadi barulah carta alik ini dapat bergerak ataupun dapat berjalan ataupun dapat dilakukan dengan betul tanpa ada kesalahan ataupun perkara-perkara yang tidak dipatuhi. Selesai sudah kita menambah baik sudukut dan carta alik. Seterusnya, kita pergi pula kepada pembelajaran yang ketiga, iaitu merumuskan sudukut dan carta alik. Jadi, mari kita merumuskan sudukut dan carta alik yang dibuat. Merumuskan sudukut dan carta alik. Kita mendapati bahawa satu langkah tidak dimasukkan dalam penghasilan sudukut dan carta alik. Hal ini mengakibatkan kesalahan semasa melaksanakan kerja mengukur dan menanda tadi. Sebagai contoh, kita tidak meletakkan setkan nilai kosong pembaris pada bahagian tepi bahan. Bagi situasi kita tadilah, iaitu mengukur dan menanda dengan betul. Jadi jika kita tidak meletakkan setkan nilai kosong pembaris pada bahagian tepi bahan, kita mungkin akan mengukur dan menanda dengan kita meletakkan setkan nilai 1 ataupun 2 ataupun 3 ataupun apa-apa nilai pada pembaris pada bahagian tepi bahan. Ini akan mengakibatkan kita mengukur dan menanda dengan salah, kerana mungkin kita ingin mengukur panjang sebanyak 10 cm, tapi kita tidak bermula dengan kosong. Kita bermula dengan 1 ataupun 2. Kalau kita bermula dengan 1, maka akhirnya kita akan mengukur dengan nilai akhirnya adalah 11. Ataupun kita setkan nilai pada 2 pembaris pada bahagian tepi bahan, kita akan dapat hasil akhirnya adalah 12. Jadi kita tidak akan dapat mengukur dengan betul, iaitu kita ingin mengukur sebanyak 10 cm kalau kita tidak setkan nilai kosong pembaris pada bahagian tepi bahan. Oleh itu, kita hendaklah memastikan setiap urutan langkah kerja mengukur dan menanda dimasukkan dengan betul dan tepat dalam penghasilan sudukut dan carta alik. Jika kita tidak meletakkan setiap urutan langkah kerja mengukur dan menanda, ataupun kita tertinggal satu urutan langkah kerja mengukur dan menanda, ini akan mengakibatkan berlakunya perkara yang tidak dipatuhi, yang kemudian hasilnya kita mungkin akan dapat salah ataupun hasilnya adalah tidak betul. Jadi itu adalah bagaimana kita merumuskan sudukut dan carta alik, di mana pendek katanya adalah jika kita tertinggal satu urutan langkah kerja ataupun kita tersilap letak urutan langkah kerja, hasil sudukut dan carta alik akan salah ataupun tidak betul. Jadi sampai sini sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu harap kamu dapatlah faham perkara pertama yang kita belajar, iaitu menghuraikan masalah menggunakan sudukut dan carta alik. Perkara yang kedua adalah menilai dan menambah baik sudukut dan carta alik. Dan perkara yang ketiga adalah merumuskan sudukut dan carta alik. Jadi, bagi menguji kefahaman kamu, mari kita lakukan sedikit aktiviti secara bersama-sama.
Jadi ini adalah latihan reka bentuk dan teknologi, reka bentuk pengatur caraan. Kamu boleh menyalin soalan latihan ini di dalam buku latihan RBT kamu. Jadi, mari kita mula menjawab soalan latihan ini secara bersama-sama. Mari kita baca arahannya dahulu. Arahan: jawab soalan-soalan di bawah. Soalan yang pertama adalah baca situasi di bawah dan jawab soalan-soalan berikut. Mari kita membaca situasi ini. Apabila loceng rehat berbunyi, Rati akan pergi ke kantin untuk membeli mi hun sup dan air sirap. Dia perlu makan di meja yang dikhaskan untuk murid tahun 4. Jadi soalan A adalah hasilkan sudukut bagi situasi yang perlu dilalui Rati. Jadi soalan A memerlukan kita untuk menghasilkan sudukut bagi situasi yang perlu dilalui Rati. Jadi mari kita hasilkan sudukut bagi situasi yang perlu dilalui Rati. Pertama, kita tulis perkataan mula. Kemudian kita meletakkan penyataan yang pertama. Sebelum itu, mari kita lihat dahulu di mana penyataan pertama yang perlu kita letakkan di dalam sudukut yang akan kita hasilkan ini. Jadi mari kita membaca situasi ini secara bersama-sama. Apabila loceng rehat berbunyi, Rati akan pergi ke kantin untuk membeli min hun sup dan air sirap. Jadi di sini untuk ayat yang pertama ini terdapat dua penyataan ataupun dua langkah yang Rati buat, iaitu Rati akan pergi ke kantin, kemudian membeli mi hun sup dan air sirap. Jadi kita tulis penyataan yang pertama dahulu, iaitu Rati akan pergi ke kantin. Jadi kita letak dengan, kita mulakan penyataan pertama kita ini dengan kata kerja. Jadi kata kerja ini perlu huruf besar dan menggunakan perkataan yang digelapkan ataupun tebal. Jadi kita perlu letakkan kata kerja. Kata kerja untuk Rati akan pergi ke kantin adalah pergi. Jadi kita akan tulis pergi. Kemudian barulah kita boleh menggunakan perkataan dengan huruf yang kecil dan tidak gelap ataupun tidak tebal. Pergi ke kantin. Selesai untuk penyataan yang pertama, kita pergi pula kepada penyataan yang kedua, iaitu membeli mi hun sup dan air sirap. Jadi sama seperti penyataan yang pertama, perkataan pertama adalah kata kerja yang perlu menggunakan huruf besar dan juga perkataannya perlu tebal ataupun gelap. Jadi untuk membeli mi hun sup dan air sirap, kata kerjanya adalah membeli. Kemudian barulah kita boleh menggunakan huruf kecil dan perkataan yang tidak gelap ataupun tebal, iaitu membeli mi hun sup dan air sirap. Selesai untuk penyataan yang kedua, kita pergi pula kepada penyataan yang ketiga, iaitu kita perlu lihat ayat yang seterusnya, iaitu dia perlu makan di meja yang dikhaskan untuk murid tahun 4. Jadi di sini ada satu penyataan sahaja dan ada satu
langkah sahaja yang Rati buat, iaitu dia perlu makan di meja yang dikhaskan untuk murid tahun 4. Jadi kita akan tulis dia perlu makan di meja yang dikhaskan. Jadi sama seperti penyataan yang pertama dan penyataan yang kedua, kita perlu mulakan dengan huruf besar dan juga perkataan yang digelapkan serta ditebalkan. Jadi untuk dia perlu makan di meja yang dikhaskan, perkataan kata kerjanya adalah makan. Jadi setelah kita menulis makan, barulah kita boleh menggunakan huruf kecil dan juga perkataan yang tidak digelapkan ataupun ditebalkan. Jadi makan di meja yang dikhaskan. Jadi selesai untuk penyataan yang ketiga. Dan akhir sekali baru kita tuliskan tamat untuk menamatkan sudukut yang telah kita hasilkan ini. Jadi selesai sudah soalan A, di mana soalan A adalah hasilkan sudukut bagi situasi yang perlu dilalui Rati, di mana jawapannya adalah pertama, mula, kemudian pergi ke kantin, kemudian membeli mi hunsup dan air sirap, kemudian makan di tempat yang dikhaskan, serta akhir sekali tamat. Jadi selesai sudah kita menjawab untuk soalan A. Mari kita pergi pula kepada soalan B, iaitu berdasarkan sudukut yang dihasilkan, kamu dikehendaki menilai sudukut dan membuat penambahbaikan. Jadi berdasarkan sudukut yang telah kita hasilkan ini, kita dikehendaki untuk menilai sudukut dan membuat penambahbaikan terhadap sudukut yang telah kita buatkan ini tadilah. Jadi sama seperti yang telah kita pelajari tadi, iaitu di mana kita akan membuat satu jadual, di mana dalam jadual ini ada perkara seperti susunan, penyataan, perkataan mula dan tamat, kemudian ada huraian untuk setiap perkara ini. Kemudian kita ada penilaian, di mana kalau betul kita tandakan betul, kalau salah kita tandakan salah. Kemudian catatan. Catatan ini kita boleh tulis apa-apa penambahbaikan yang kita ingin buat ataupun sebarang komen untuk menyokong kita punya penilaian, ataupun kita boleh tinggalkan kosong. Jadi mari kita pergi kepada perkara yang pertama dahulu, iaitu susunan, di mana huraiannya adalah lengkap dan tertib. Jadi penilaiannya, pada pendapat kamu, adakah susunan pada sudukut yang telah kita hasilkan ini adalah lengkap dan tertib? Pada pendapat cikgu, ianya adalah betul. Jadi jika betul, kita tandakan betul. Kemudian pada catatan ini kita biarkan kosong. Kemudian kita pergi pula kepada perkara yang kedua, iaitu penyataan, di mana untuk huraian pertama bagi penyataan ini adalah kata kerja pada awal penyataan. Jadi berdasarkan sudukut yang telah kita hasilkan ini, adakah kita menggunakan kata kerja pada awal penyataan? Mari kita lihat. Pergi adalah kata kerja, membeli adalah kata kerja, makan adalah kata kerja. Jadi kita menggunakan kata kerja pada awal penyataan. Jadi pada penilaian ini kita boleh tandakan betul. Kemudian pada catatan ini kita biarkan kosong. Seterusnya kita pergi pula kepada huraian yang kedua bagi perkara penyataan ini, iaitu huruf besar dan tebal pada kata kerja. Jadi mari kita lihat sudukut kita ini, adakah kita menggunakan huruf besar dan tebal pada kata kerja. Jadi kita boleh lihat sudukut yang telah kita hasilkan ini, pergi, membeli dan makan
adalah kata kerja yang telah kita gunakan huruf besar dan juga tebal berbanding perkataan-perkataan yang lain. Jadi pada penilaian ini kita boleh tandakan betul. Kemudian kita pergi pula kepada perkara yang ketiga, iaitu perkataan mula dan tamat, di mana huraian yang pertama untuk perkara yang ketiga adalah bermula dengan perkataan mula dan tamat. Jadi kita lihat sudukut yang telah kita buat tadi dan kita mulakan dengan perkataan mula dan tamat. Jadi pada penilaian ini kita boleh tandakan betul kerana kita bermula dengan perkataan mula dan tamat untuk sudukut yang telah kita hasilkan ini. Iaitu di sini. Di sini kita tulis mula untuk memulakan sudukut, kemudian kita tulis tamat untuk menamatkan sudukut. Jadi kita pergi pula kepada huraian yang kedua bagi perkara yang ketiga, iaitu huruf besar dan tebal. Jadi kamu boleh lihat sudukut yang telah kita hasilkan ini, adakah kita menggunakan perkataan mula dan tamat ini dengan huruf tebal dan besar. Jadi pada pendapat cikgu, pada penilaian ini kita boleh tanda pada betul. Jadi selesai sudah kita menjawab soalan B, iaitu berdasarkan sudukut yang dihasilkan, kamu dikendaki menilai sudukut dan membuat penambahbaikan. Di mana jawapannya adalah bagi perkara yang pertama, iaitu susunan, di mana huraiannya adalah lengkap dan tertib, penilaiannya adalah betul. Kemudian bagi perkara yang kedua, di mana huraian yang pertama adalah kata kerja pada awal penyataan, penilaiannya adalah betul. Dan huraian yang kedua bagi perkara yang kedua adalah huruf besar dan tebal pada kata kerja, di mana penilaiannya adalah betul. Kemudian perkara yang ketiga, iaitu perkataan mula dan tamat, di mana huraian yang pertama adalah bermula dengan perkataan mula dan tamat, dan penilaiannya adalah betul. Kemudian akhir sekali bagi huraian yang kedua bagi perkara yang ketiga adalah huruf besar dan tebal, di mana penilaiannya juga adalah betul. Jadi selesai sudah kita menjawab soalan B. Dengan itu kita juga selesai sudah menjawab kesemua soalan di dalam latihan reka bentuk dan teknologi reka bentuk pengatur caraan. Maka dengan itu selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi cikgu harap kamu dapatlah faham apa yang telah kita pelajari itu, di mana kita mempelajari 3 perkara, iaitu perkara yang pertama adalah menghuraikan masalah menggunakan sudukut dan catat alif, dan perkara yang kedua adalah menilai dan menambah baik sudukut dan catat alif, serta perkara yang ketiga adalah merumuskan sudukut dan catat alif. Jadi sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih.